Assalamualaikum, kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk mikrobiologi iaitu histoplasmosis. Assalamualaikum, saya Noy Nazrin binti Muhammad Zaki akan menerangkan tentang causes. Causes bagi penyakit histoplasmosis disebabkan oleh jangkitan kulat histoplasmosis capsulatum. Jangkitan sering berlaku di liang kelawar atau kandang ayam. Ia disebabkan oleh habuk dan menetap di paru-paru. Segera makrofag yang disebut sel pemulung menjadi aktif dan mengelilingi sel kulit. Walau bagaimanapun, kulat tidak mati semasa fasa ini. Sebaliknya, ia dapat terus berkembang biak di dalam sel pemulung dengan tumbuh. Oleh kerana ia muncul pada suhu badan dalam bentuk sel tunggal sebagai kulat yeast, dengan itu dapat memasuki seluruh tubuh dengan makrofag melalui aliran darah. Pada orang yang utuh sistem imun, yang patogen terbunuh dalam fasa tindak balas imun selanjutnya. Oleh itu, dalam lebih 90% kes, tidak ada gejala yang terjadi dan perlindungan imun sepanjang hayat terhadap histoplasma capsulatum ditetapkan. Individu yang tidak berkompromi sebaliknya sering mengalami penyakit yang teruk dengan histoplasmosis yang sebahagiannya membawa maut. Bagi morfologi pula, morfologi histoplasma capsulatum adalah berbentuk bulat atau bujur, bersaiz mikroskopik dan membentuk spora yang mudah tersebar melalui udara. Jangkitan biasanya berlaku melalui penyedutan serbuk spora bawaan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akilah Fatihah binti Azizi akan menerangkan tentang epidemiologi histoplasmosis. Histoplasmosis adalah jangkitan kulat yang jarang berlaku disebabkan oleh histoplasma capsulatum yang terdapat di persekitaran. Di Minnesota, wilayah yang mempunyai kes yang tertinggi, sebanyak 187 kes histoplasmosis yang dilaporkan setiap tahun. Histoplasmosis paling kerap berlaku pada usia pertengahan dan orang dewasa yang lebih tua. Faktor utamanya adalah pekerja petani, pekerja pembinaan, penerokaan gua, membaja tanah dan membersihkan tapak bertelur burung. Di Malaysia, kajian pertama histoplasmosis dalam kalangan penduduk Malaysia dari tahun 1967 hingga 1994, iaitu selama 27 tahun mendedahkan 37 kes yang berlaku yang dilaporkan pada tahun 1996. 39 kes histoplasmosis oral yang dikenal pasti pada tahun 1995 hingga 2016. Kebanyakan kes ini adalah daripada lelaki iaitu sebanyak 89.7% yang berumur antara 29 hingga 85 tahun. Sebanyak 51.3% dari golongan Malaysia, 33.3% dari golongan Cina, 7.7% dari golongan India dan 7.7% dari golongan lain. Data yang terkumpul untuk virus iaitu HIV sebanyak 17.9%, untuk tuberkulosis 12.8%, untuk diabetes meletus sebanyak 10.3% dan untuk hepatitis B sebanyak 2.6%. Antara sign and simptom histoplasmosis ialah demam, batuk kering, kepenatan yang melampau, sakit kepala, sakit otot dan menggigil. Nama saya Aisyah Maisara binti Abdul Rauf. Saya akan menerangkan tentang diagnosis untuk histoplasmosis. Histoplasmosis boleh dikenal pasti dengan pelbagai cara. Antaranya ialah simptom. Simptom seperti demam, batuk, sakit dada dan keletihan adalah simptom histoplasmosis. Seterusnya, yang kedua, iaitu mikroskopi.
Mikroskopi ialah pemeriksaan sampel seperti sputum, cecai lavish bronchoalveolar atau biopsi tisu di bawah mikroskop. Dari situ, kita dapat mengenal pasti kehadiran organisma histoplasma. Lavish bronchoalveolar adalah kajian tambahan untuk menentukan sifat penyakit pada paru-paru. Yang ketiga pula ialah ujian darah. Dengan melakukan ujian darah ini, kita dapat mengesan antibodi dan mendiagnos penyakit terhadap antigen histoplasma. Ia juga dapat menunjukkan sama ada jangkitan itu aktif atau tidak. Selepas itu, yang keempat, iaitu ujian antigen. Ujian antigen ialah ujian air kencing. Ujian ini dapat mendiagnos penyakit yang dialami oleh pesakit. Dan yang kelima ialah pengimejan. Kaedah pengimejan ini adalah kaedah X-ray dada atau imbasan CT. Ia dapat mengimbas nodul pulmonari atau infiltrat pada pesakit yang bergejala. Infiltrat adalah bintik yang ada pada paru-paru. Assalamualaikum, saya Nur Aina Maisara Pizamri akan menerangkan prevention bagi tajuk histoplasmosis. Orang yang tinggal di kawasan endemik seperti lembah Sungai Ohio mungkin terdedah kepada histoplasmosis tidak kira apa yang mereka lakukan kerana kulat berkemungkinan berada di dalam debu di udara. Walau bagaimanapun, jika mereka sihat, kebanyakan orang yang terdedah atau dijangkiti H, kapsulatum akan menjadi asimptomatik, iaitu akan menjadi penyakit yang sudah diderita. Immunosuppressed, iaitu mereka yang menghidap HIV atau kanser atau yang menerima kemoterapi untuk kanser, mungkin mengurangkan peluang mereka terdedah jika mereka tinggal di kawasan endemik dengan mengelakkan kawasan berdebu tinggi seperti tapak pembinaan. Tanah boleh didekontaminasi dengan formalin 3% di bawah keadaan khas. Seterusnya, sukar untuk mengelakkan pendedahan kepada kulat yang menyebabkan histoplasmosis, terutamanya di kawasan di mana penyakit itu merebak secara meluas. Tetapi mengambil langkah berikut mungkin membantu mengurangkan risiko jangkitan. Yang pertama, elakkan terdedah, iaitu elakkan projek dan aktiviti yang mungkin mendedahkan kepada kulat seperti menerau ke gua dan menternak burung, merpati atau ayam. Selain itu, sembur permukaan yang tercemar. Sebelum menggali tanah atau bekerja di kawasan yang boleh menampung kulat yang menyebabkan histoplasmosis, rendam dengan air. Ini boleh membantu mengelakkan spora daripada dilepaskan ke udara. Menyembur reban dan kandang ayam sebelum membersihkannya juga boleh mengurangkan risiko. Akhir sekali, pakai topeng pernafasan. Rujuk Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan untuk menentukan jenis topeng yang akan memberikan perlindungan untuk tahap pendedahan. Assalamualaikum, saya Siti Aisyah binti Marzuki. Sekarang saya akan terangkan tentang management dan treatment. Untuk management, sekiranya terdapat simptom, individu tersebut haruslah datang ke hospital ataupun klinik yang terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Doktor akan lakukan diagnosis untuk menyatakan sekiranya terkena histoplasmosis ataupun tidak. Seterusnya, doktor dan jururawat akan lakukan penilaian dan cara perawatan bagi mengatasi masalah histoplasmosis yang dialami. Fungal culture. Beberapa ujian akan dilakukan, contohnya mengambil sampel kuku, permukaan kulit dan permukaan badan yang lain. Ia akan diletakkan pada medium yang banyak nutrien kerana kulat suka membiak jika ada nutrien yang banyak. Oleh itu, kita boleh lihat dengan memerhati kadar peningkatan pertumbuhan kulat. Terusnya, sekiranya ujian tadi menunjukkan ada histoplasmosis, doktor akan mempreskripsikan ubatan yang sesuai dan memberikan pendidikan kesihatan agar histoplasmosis dapat dikurangkan dan tidak menjadi lebih teruk.
Seterusnya tentang treatment. Treatment terbagi kepada dua, iaitu untuk yang positif histoplasmosis ataupun result yang negatif. Bagi treatment yang negatif result pula, enzim immunoassays EIA tidak akan detect antigen kerana tiada virus histoplasmosis di dalam spesimen patient stool. Seterusnya, antibody IgG dan serum. Protein yang dihasilkan oleh badan pada peringkat ini adalah normal kerana tiada histoplasmosis dapat dikesan. Fungal culture. Beberapa ujian akan dilakukan seperti sampel kuku diambil, permukaan kulit juga diambil untuk memerhatikan kulat ada ataupun tidak pada permukaan kulit tersebut dengan melihat kadar peningkatan pertumbuhan kulat. Seterusnya, sekiranya keputusan adalah negatif, doktor dan jururawat akan memberikan pendidikan kesihatan bagi mengelakkan terkena virus histoplasmosis dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Bagi yang positif, enzim immunoassays iaitu EIA dapat dilihat virus antigen pada spesimen patient stool dan easier to implement than electron microscopy or cell culture. Antibody IgG ialah protein yang dihasilkan oleh badan pada peringkat akhir jangkitan dan mungkin kekal untuk beberapa lama selepas seseorang itu pulih. Antifungal treatment, which is akan diberikan ubat intraconazole kepada pesakit yang menunjukkan simptom-simptom histoplasmosis. Sekiranya simptom semakin teruk, pasien akan diberikan ubat melalui intravena iaitu ubat amphotericin B. Prognosis. Prognosis terbagi kepada dua, iaitu rawatan dan terapi. Bagi jangkitan yang ringan, tiada rawatan yang diperlukan. Tetapi jika simptom yang dialami adalah kronik atau melibatkan disseminated histoplasmosis, anda mungkin memerlukan satu atau lebih ubat antikulat. Setengah ubatan adalah dalam bentuk pil, namun pilihan ubat yang kuat adalah diberikan secara intravena. Terapi untuk histoplasmosis biasanya tidak diperlukan kerana gejala ringan. Individu dengan sistem imun yang kuat juga mungkin mengalami gejala akut akibat jangkitan dengan tahap tinggi kepekatan patogen, tetapi penyakit ini sembuh sepenuhnya selepas 7 hingga 18 hari. Individu yang tidak berkompromi atau sebaliknya sering mengalami bentuk histoplasmosis kronik di mana patogen tidak musnah sepenuhnya. Histoplasmosis kronik kemudian dapat berkembang menjadi bentuk yang disebarkan dengan gejala yang teruk yang menyebabkan kematian pada lebih dari 90% kes jika tidak dirawat. Namun, jika histoplasmosis disebarkan dirawat, nyawa lebih dari 85% pesakit dapat diselamatkan. Semasa penyakit kronik atau disebarkan, sangat mustahak untuk merawat dengan anti jamur dadah iaitu ejen anti jamur selama beberapa minggu. Ini adalah rujukan kami. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.